طلع البدر علينا نية الوداع فما شكر علينا من أمر طه بك شرفت. أستاذ عدنين من أستاذ عدنين. أستاذ عدنين. يب. Okey Syekh. Ni kabur tak? Okey. Alah, macam kabur juga kan. Lain hantar. Tunggu kejap. Lain hantar. Okey sikit. Hello. Try cakap kon. Hello. Okay. Hello. Okey. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh semua. Hari ni kita borak santai bertajuk dakwah anak muda bersama Ustaz Adnin. Kita buka kelas kita dengan umur kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi Ustaz ni terima kasih banyak sudi join live ni untuk kita sama-sama untuk kita sama-sama kongsi tentang Enta sebagai public figure yang paling berpengalaman lah dalam mendakwah anak muda ni. Kita dah ada berapa buku? Berapa buku dah? Setakat ni yang dah terbit 11 buku, 10 buku. Dah 10 buku Korang siapa yang ada 10 buku? 12 Jun ni kita rilis buku baru sama-sama lah Bulan berapa? 12 Jun. 12 Jun. Buku anak pun 12 Jun buku saya pun 12 Jun. So kalau pada yang bertanya kat mana kita orang kenal, saya dengan Ustaz Adnin sama juga, kenal kat Instagram. Apa nama, saya DM Ustaz Adnin nak buat buku lah. Jadi daripada situlah kita orang kenal. Bila Ustaz Adnin datang ke Darul Furqan, kita mengopi sekejap, borak pasal buku dan sebagainya kan. Okay, jadi Syekh, cuba kita mulakan sikit macam mana tercetusnya idea untuk Enta dakwah anak muda? Sebab kita muda ke? Ataupun sebab apa? Kenapa Enta punya target adalah anak muda? Okay, bismillah, apa khabar semua? Sihat semua Terima kasih pada Furqan. Furqan ni antara orang yang saya hormati lah. Allah. Sangat banyak manfaat dia masa untuk umat ni. Saya doakan moga Furqan sentiasa diberkati waktunya, diberkati Allah. Dan moga hantar ni menjadi asbab hidayah kepada seluruh umat, insya-Allah. Insya-Allah. Soalan ni apa, macam mana bermula Macam mana bermula? First thing first, dakwah ni wajib. Itu satu benda yang kita kena faham lah. Dan kita tak boleh bercita-cita jadi pendakwah. Sebab cita-cita tu pilihan. Dakwah tu pilihan. Mana boleh bercita-cita jadi penyolat? Betul. Sebab semua solat, betul tak? Betul. Hantar kabur lah Syekh. Tak dapat tengok wajah. Kabur? Wajah Nur hantar tu tak dapat tengok. Anda tak boleh buat apa lah. Ini dah habis ikhtiar ni. Tapi apa, suara yang tak jelas. Gambar je. Tak apa lah. Korang tak tengok muka saya, tengok muka Ustaz Anin ni. Kat mana tadi?
Dekat So, dakwah tu ni wajib. so dakwah ni dia bukanlah satu pekerjaan sebenarnya. Weh, kau kerja apa ni? Kerja aku pendakwah. Tak. Dakwah tu kewajipan. Engkau doktor ke, kau kena dakwah. Kau ambil bidang agama, kau kena dakwah. Kau ambil engineering, kena dakwah juga. Kau tak sambung belajar, kena dakwah juga. Kau hanya budak sekolah menengah, kena dakwah juga. Selagi kita Islam, kita ni wajib buat dakwah. So, Betul. atas kesedaran itulah, saya pun buatlah dakwah. Moga-moga Allah terimalah. Okey, maksud kenapa yang tak target anak muda? Sedangkan kita First thing boleh first, sebab Ana ni muda lah. muda lah. Lepas Tak tu, muda. kedua adalah Nabi SAW ada bersabda, Nusir tu bisyabab, dakwah aku dibantu oleh anak-anak muda. Dan Al-Qardawi pun pernah sebut, sekiranya satu negara tu baik pemudanya, maka baiklah negara tersebut. Oh, macam tu So, tak tahu kejayaan satu jemaah, kejayaan satu dakwah adalah tengok pada anak muda mereka. So, kalau kita dapat tarik lagi ramai anak muda ke arah kesedaran, ke arah tarbiyah, ke arah dakwah, insya-Allah Islam akan dapat berkembanglah dengan izin Allah. InsyaAllah. Jadi entah bermula dengan buku betul tak? Sebelum buku, actually Ana buat blog sebenarnya. Ana cerita sejarah sikit lah, sejarah tarbiyah sentap. Okay. Startingnya buat blog. Buat blog. Menulis. So daripada blog tersebut barulah buat buku. So daripada buku tersebut buku pertama Ana buku tarbiyah sentap lah kan. So daripada buku tarbiyah sentap itulah lahirnya buku-buku yang lain, kemudian lahirnya YouTube, Instagram, Facebook dan sebagainya. Dan daripada situlah Ana fikir ada orang tak minat baca buku. So kita buat lagu-lagu dakwah. So Ana pun buatlah lagu-lagu dakwah, cover lagu-lagu dan sebagainya. Ada orang tak suka dengar lagu, kita buat video. Ada orang tak suka tengok video, kita buat buku. Ada orang tak suka baca buku, kita bagi ceramah depan-depan. So semua benda yang anak muda minat, selagi tak melanggar syarak, kita buat benda tu lah. Video, lagu, ceramah, buku dan sebagainya. Lebih kurang lah. Anta pula Syed, macam mana anta boleh Terjebak. dalam benda ni? Terjebak. Ana pula entah interview Ana pula. Okey, Ana macam biasalah, Ana sebagai anak muda yang berkehendak kepada hiburan kan. Jadi mula-mula tu masa tu dekat Mesir lah, Ana tengah-tengah main futsal kan, Oh, kita sempat power angkat bakul sendiri. Kalau kita pernah main dekat futsal Mesir kan, dia best kan, dia ada rumput kan walaupun futsal. Kan? So kat Mesir memang sangat best lah. Kita hari ni nak cerita pasal Mesir sebab Ustaz Anin pun budak Mesir juga. Okey. Masa tu dah habis main tu kita pergi minum asap. Kita tahu asap? Okey, tebu kan. Okey, minum asap. Benda biasa lah kat Mesir. Minum asap tu kawan Ana cakap, Furqan, Fawaz. Dia panggil Ana Fawaz lah. Kau tak nak buat Instagram ke? Orang semua main Instagram sekarang. So kat situ lah Ana macam, kena buat Kau kalau buat boleh pergi tu. So saya pun buat lah. Ana pun dah buat Instagram. Ana tengok lah budak-budak muda punya kegiatan, kehidupan dekat situ kan. Mesti tengok macam, banyak benda yang tak kena ni. Kenapa budak-budak ni? Masa tu rasanya TikTok belum ada lagi. Tapi Ana ada beberapa video yang Ana tak apa berkenan. So Ana macam, why not ada orang yang ketengahkan Quran kat dalam ni. Dari situ Ana fikir benda tu. So Ana try post bacaan Quran. Mula tak adalah view banyak pun. Tapi bila Ana try gabungkan taranum dan cerita pasal taranum dengan nyanyian tu, dia jadi orang suka. Bila orang suka tu yang jadi macam yang kita tengok sekarang lah. Lepas tu bila Ana perasan, bukan Quran semata lah. So Ana macam satu hari tu Ana cakap, asyik baca Quran ni, kenapa aku nak nyanyi juga kan. Ana tanya, Umi Ana nak nyanyi boleh tak? Boleh, tapi lirik tu yang baik-baik lah. Nanti Ana try tukar lagu Surat Cinta untuk Starla masa tu. Itu 2000 berapa tu?
2000 tahun lepas, 2018 kot. Oh, maknanya start tu 2018 lah. 18. So dah tukar lirik lagu tu orang suka. So bagi anak, oh maknanya orang suka. Orang boleh terima walaupun lagu tu lagu orang, kita tukar lirik. Orang boleh terima dan penyanyinya pun tak marah kita buat benda tu. Betul anak pun perasan IG tarbiyah. Oh, rupanya bukan anak buat dulu. Sebenarnya tarbiyah sentap dah lama buat kerja ni. Tukar-tukar lirik lagu kan. So tengok oh Enta sebagai pengasas tarbiyah yang Ana macam okay, Ana rasa macam memang dah lama dah rasa nak bekerjasama dengan Enta tu. Alhamdulillah. So bila Mak Umi Ana cakap nak buat buku dan kita orang bincang-bincang, okey akhirnya fikir tarbiyah sentap lah orang yang yang paling terbaik untuk keluarkan buku. Itulah. Itulah sejarah dia. Itulah cerita dia. Tahu lah aku bukan. Tak ada lah, biasa je. Enta jauh lagi, Enta idola. Uish, bajet lah. Banyak aib baik. So Ana lepas nak tanya sebenarnya Ana punya idea tukar lirik tu tak berapa besar sangat. Tapi macam Enta macam mana boleh sampai lagu Inggeris tu Enta nak tukar? Tu berani sangat tu. Lagu Inggeris. Dapat idea tu daripada mana? Tolong pinkan boleh tak? Tulis kat situ, insyaAllah akan ada giveaway buku baru dan juga RM50 duit raya. So kalau nak tahu macam mana nak dapat giveaway, kena stay sampai habis live ni. Giveaway? Anak nak buat giveaway RM50 duit raya. Kalau macam tu kena bagi lebih sikit. Kita bagilah 3 orang. RM50 duit raya. Untuk 3 orang Dan juga buku baru. Sekarang. Dan buku baru. Okay. Okay, cantik. Sipin Okay, soalan ni apa dia? Macam mana terdetik lah Anak idea Enta, sebenarnya anak nak tahu macam mana Enta buat lagu. Kalau lagu Melayu tu mungkin anak rasa senang je nak tukar. Tapi lagu Inggeris ni, Enta memang layan lagu Inggeris lah sebenarnya. Oh tak. Sama macam anak. Oh, tak layan tak layan. Okay. Anak suka Sami Yusof je. Sami Yusof je Sami Yusof je. Mahizil pun anak tak masuk. Mahizil pun tak layan sangat. Anak tak minat sangat muzik-muzik rancak macam itu. Tapi suka yang slow-slow. Anak suka Sami Yusof. Sami Yusof memang anak sangat suka lah. So balik pada soalan. First thing first, sebab anak nampak bila anak bergaul dengan anak-anak muda di budak sekolah, budak universiti dan sebagainya, antara masalah paling besar sekali adalah diorang tersalah pilih hiburan. Tersalah pilih hiburan. Dengar lagu-lagu yang haram, yang lirik dia pasal pergaulan bebas, seks, cinta sebelum nikah, menari-nari dan sebagainya, sampai obses pula dengan artis tu. So bila anak tegur benda tu, benda ni haram kan, kita jelaskan mana halal mana haram, anak nampak dia orang ni bukan tak nak berubah, tapi tak ada alternatif. Betul. So sebab memang lagu-lagu barat, lagu Korea, lagu Jepun memang sedap-sedap tau. Kualiti muzik dia dahsyat-dahsyat. So memang susah nak berubah, tinggalkan benda tu, especially bila dah ketagih kan. Sebab muzik ni ketagihan dia sama dengan porno sebenarnya. Orang tengok video samalah orang dengar muzik ketagih juga. So sebab itulah benda ni crucial. So daripada benda tu lah, bila anak tegur-tegur orang, anak fikir aku tegur je tak jalan ni, aku kena buat alternatif juga. So dari situlah terdetik untuk ubah lagu-lagu viral ni, ubah lagu-lagu Inggeris ke, lagu Korea ke, lagu Jepun ke yang viral-viral ni, kita tukar lirik versi dakwah, versi Islamik. Dengan niat anak supaya orang dah tak dengar lagu asal dan orang dengar lagu-lagu dakwah tu. Dan akhirnya alhamdulillah lah. Daripada situ setakat ni dah 90 lah lagu yang tak hasilkan. Alhamdulillah. Yang versi dakwah tu. Alhamdulillah. So lagu pertama Enta keluar under tarbiyah, lagu apa? Lagu pertama yang anak rilis keluar dalam ialah lagu sendiri lah, lagu daripada Arif. Tajuk dia 365 Days. Itu lagu first. Lagu cover untuk lagu yang lagu cover pertama lagu Luahanku, Neck Changes versi dakwah. Oh, so the first lah orang pertama, kumpulan pertama yang nyanyi lagu dakwah. Yang cover.
Selain sebelum tu dah contoh semua dah, tapi itu lagu sendiri. So start cover lagu, The Face. Ana So, panggil orang buat lagu tu. So kat dalam ni ramai ke peminat K-pop? Sebenarnya lagu-lagu BTS pun dah banyak dah saya cover. Korang boleh dengar lagu Fake Love versi dakwah, lagu Boy With Love versi dakwah. Semua tu saya dah release kat YouTube Tarun Sentak. So dengarkan. Tapi lagu yang paling letop, yang paling yang tak puas hati lagu apa? Yang tak puas hati, paling tak 90 lagu ni. Paling letup lagu Despacito lah. Dengarilah. Okay, yang paling tak puas hati? Lagu yang paling Ana puas hati lagu cover lah. Lagu cover yang Ana puas hati Infinity Ana puas hati. Infinity tak puas hati Kenapa Sebab Infinity tak puas hati? pertama memang lirik dia tu pasal diri Ana sendirilah. Oh. Tu. Dan lagu tu memang sedap lah. Kan lagu tu memang sedap. Tapi antara yang Ana puas hati Bisikanmu ni pun Ana tak sabar nak release ni. Hei, Bisikanmu ni. Orang kata lagu paling susah lah bagi Ana. Lagu ni bila berjaya cover lagu Seven Rings ni, bagi Ana satu achievement lah. Sebab lagu tu memang susah. Oh, kena cerita kat diorang ni. Lagu tu perempuan nyanyi dan lagu tu banyak elemen yang menguji vokal suara. So bila korang berjaya cover lagu tu, Ana rasa sangat puas hati. Oh, Alhamdulillah. Lagu Bisikanmu, Seven Rings versi dakwah daripada Furqan, Naufal dan Anik. Ahad ini. Oh, dah boleh promote Promote. Korang kena dengar lagu Bisikanmu. Kita kena cerita Bisikanmu ni cerita pasal apa? Oh, lagu Bisikanmu ni, okay, kita cerita sikit lah Cerita sikit. Sebenarnya Ana punya hasrat nak cover lagu Seven Rings ni daripada tahun lepas ni. Oh, so lagu dah lama Lagu ni dah lebih kurang setahun lah rasanya. Dan lagu ni viral. Lagu ni tak silap Ana dekat YouTube around hampir 1 bilion. Dekat Spotify pun cecah 1 bilion. Dan lagu ni pernah trending dekat Spotify Malaysia selama 3 bulan berturut-turut. Nombor 1. So Ana tengoklah lirik dia kan. Lirik dia pasal apa? Pasal ramai orang dengar. Bila tengok lirik dia, bapak lirik teruk. Lucah. Lirik teruk lirik dia eksplisit dah. Ada benda-benda lucah. Semua tu. Ana rasa macam tak faham langsung. Ana rasa macam apa hal orang dengar lagu ni. Sama lah macam dulu orang dengar Despacito kan. Despacito lirik dia kan lucah kan. So tak sangka lirik selucah ini ramai orang dengar. So akhirnya nak suruh orang tak dengar pun susah juga kan. Ana pun buatlah lirik versi dakwah. So lirik lagu Seven Rings ni cerita pasal apa? Tema dia adalah tema seolah-olah kita sedang bercakap dengan iblis. So iblis sedang menggoda kita dan kita macam sedang berdialog dengan iblis untuk melawan bisikan iblis tu. Itu cerita dia. Tema lagu ni ada daripada surah Ibrahim ayat 22. Baca sikit Furqan. Fala talumuni walumu anfusakum. Yang itu? Yang tu. Okey. Cuba minta hurai sikit. وقال الشيطان لما قضي الأمر. Sorry lah, Ana tak reti taranum. Bantai je. Telah berkata syaitan setelah diputuskan kepada mereka masuk neraka. Inna Allah wa'adakum wa'adal haqq. Syaitan berkata kepada ahli neraka, sesungguhnya janji Allah adalah janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku pun berjanji tapi aku memungkiri janji. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Dan aku tak ada kuasa langsung untuk memaksa engkau ikut apa yang aku cakap. Illa da'autukum fastajabtum li. Melainkan aku hanya ajak engkau yang ikut. Fala talumuni walumu anfusakum. Setan kata ke ahli neraka,
Janganlah salahkan aku, salahkan diri kau sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tak boleh nak selamatkan kamu, kamu pun tak boleh nak selamatkan aku. So, lagu Seven Rings ni bertebarkan ayat Setan. ni. Setan berkata kepada ahli neraka tu, kau jangan salahkan aku, salahkan diri kau sendiri atas dosa yang kau buat. Jangan salahkanku, salahkan dirimu. Saya dengar lirik. Namun godaannya nyanyi sikit. Nyanyi sikit ni eksklusif ni, first time kita nyanyi sikit. First time kita bagi sikit. Besok kita buat teaser lah Banyak main lagu ni dahsyat ni. Okay, dengar. Muzik dengar. Jadi tak ada letak satu. Hingga suatu saat ku diuji, akhirnya ku tersedar dari mimpi. Ku mulakan langkah untuk kembali, namun godaannya masih hadir. Oh, tinggi. Tapi lagu ni kalau nak nyanyi dia memang kena panas suara dulu lah. Betul. Kena berlatih, kena panas suara. Dia macam Infinity dia terjerit je. Senang je. Infinity jerit je. Sebab Harry Style ni memang style jerit. Tapi kalau ni Ariana ni suara perempuan, kita nak haluskan dia memang menyeksakan lah. Sebab tu nak respect korang berjaya bawa lagu ni dengan jayanya. Alhamdulillah. Serius, korang kena dengar. Hari Ahad ni insyaAllah lagu Seven Rings versi dakwah bertajuk Bisikanmu akan rilis di YouTube tanda sentap. Serius, sedap gila. Kalau lagu Infinity tu sedap, lagu ni jauh lagi sedap. InsyaAllah Okay, apa nama? Nak interview sikit. Apa nama? Kita punya buku. Kita sepatutnya promote buku bukan promote lagu ni. Oh, betul. So, pada malam ni kita orang nak promote lah buku kita orang yang bakal terbit ni pada 20 Jun. Cerita sikit buku hantar pasal apa? Lembaran Juzuk Cinta. Okay, ni nak cerita live. Buku ni kalau korang ni lah dulu. Korang fikir lah dulu. Korang rasa korang dengar lirik bukan lirik lagu tu. Korang tengok tajuk lembaran Juzuk Cinta, lepas tu nampak ada seorang ustaz tengah duduk dekat meja tengah baca Quran. Korang rasa pasal apa? Korang rasa buku lembaran Juzuk Cinta ni pasal apa? Cuba. Sebab Ana yakin diorang punya sangkaan mesti akan meleset. Bila baca buku tu, mesti diorang macam, apa ni? Buku apa ni? Dia kenapa? Aku ingatkan buku dia macam ni. Kenapa macam ni? Cuba teka. Betul teka. Kita tengok. Siapa yang berjaya teka, kita bagi satu buku free. Yes, Zatul Akmal pasal Quran. Anis 0112 tentang Al-Quran. Ismi Syahidan tentang kisah seorang penghafaz Quran. Aina Beauty kalam Allah, Al-Quran, pasal Quran. Yes. Dah betul dah tu. Tak ada apa dah. Dah betul dah. Betul Memang buku tu cerita pasal Quran, cerita pasal kehidupan penghafaz Quran, dan saya nak bagi tahu 70% kisah benar. Untuk pengetahuan ni novel tau. Ni bukan genre motivasi, ni novel. Dia bukan motivasi yang macam entah ada buku, entah semua motivasi kan? Ke ada buku novel? Ana tulis buku motivasi. Ana tak reti novel. So hantar boleh buat novel power lah bagi Ana. Cerita betul kan. So memang cerita tu pasal orang hafal Quran, so cerita tu 70% kisah benar. Korang kalau baca memang awal-awal dia korang kalau tak get buku ni ada lawak-lawak, sebenarnya dia banyak serius daripada lawak buku ni. Tengok gambar buku pun dah tahu serius orang ni. Buku ni sangat serius. Dan korang kalau tak menitiskan air mata tu, itu kena banyak solat tahajud tu. Harga berapa?
Harga berapa anda tak tahu? 30. Harga RM30. Tapi kita akan buat pre-order pada 12 Juni 4 buku baru. Apa? Buku hantar, buku Abeban dengan buku Azim. So kita buat set kotak eksklusif. Kalau korang beli 4 buku ni, dengan korang dapat set kotak eksklusif, korang dapat tanda tangan penulis, korang dapat album Robitoh free, korang dapat free postage lagi. Harga RM120 sahaja. RM120, 5 buku, free gift macam-macam. 4 buku. Free postage, dapat set kotak eksklusif, dapat tanda tangan penulis, dapat album Robitoh free lagi. RM120 sahaja. Memang padu. So, Ana nak tanya macam mana kalau yang Ana jual tu kita boleh cerita sekarang. Kalau yang Ana jual. Macam mana? Tak faham. Itu cerita esok lah, cerita esok. Oh, cerita esok lah. Kita berdua je lah. Kita berdua je lah. Okay, macam mana nak beli pun belum lagi Belum, 12 Jun ini. So korang follow lah Tarbiyah Sentak punya Instagram dan juga Ustaz Furqan dan juga saya. InsyaAllah kami akan update dari hari ke hari lah. Okay, follow tiga IG ni. Korang mesti follow dah IG saya kan. Korang ada dalam ni. Ustaz Adnin follow, pasal apa? Tarbiyah Sentak korang follow. Anik pun keluar buku ke? Anik. Anik tak sempat kot. Tak sempat Dia kurang sihat. Apa nama dia? Anik kurang. Setakat ni dibuka jualan dia untuk online sahaja dan terhad 3,000 set sahaja. Set kotak eksklusif ni kita orang terhadkan 3,000 kotak sahaja. So siapa cepat dia dapat lah. So kumpullah duit daripada sekarang, RM120 je. Kumpul duit guys, kumpul duit. Ini bawa sampai mati ni. Ini korang boleh simpan sampai anak cucu buku ni. Betul. Simpan duit sikit. Jangan sampai mencuri pula. Pergi pinjam orang. Okay? Padu. Beli. Ya Allah, bestnya. Ada banyak macam-macam package Tu. Free gift tadi apa tadi? Lagu Tarbiyah Sentak. Lagu apa? Pertama, kalau korang beli set kotak eksklusif ni, dalam set kotak tu ada 4 buku. Buku Furqan, Lembaran Juzuk Cinta, buku Ana, Maksiat Akhir Zaman, buku lukisan Tarbiyah 4 daripada Abeban dan buku komik daripada Azim Razali bertajuk Aku Ada Allah. Kalau korang beli set kotak eksklusif ni, RM120 je, dah lah dapat 4 buku. Dapat kotak eksklusif cantik, dapat free postage, tanda tangan penulis dan juga free album Robitoh. Doa Kapilah. So ini first time lah kita orang buat benda macam ni. Khas untuk Furqan kita buat. Amboi, alhamdulillah. Kita nak kahwin, so kita tolong lah. Oi, jangan cerita sekarang. Okay, support. Korang kena support orang nak kahwin. Takut orang tak beli pula. Beli. Kita nak kasi kahwin Jangan macam tu. Support lah. Support. Okay, kita sambung sesi soal jawab lah Okay, Ana baca soal jawab Ana nak tanyalah sikit. Okay. Mungkin ada orang kata dekat hantar kan. Kau boleh lah daripada kecil sekolah tahfiz, mak bapak baik, gitu sekolah Quran. Kau boleh lah jadi baik sekarang. So macam mana? Betul ke benda tu? Statement yang betul? Statement dia betul kepada orang-orang yang ada masalah hati share. Tak, sebab kadang-kadang ada orang dengan alasan family aku biasa. So sebab tu aku tak boleh jadi macam kau. Okey, macam ni kita boleh cerita. Sebab itulah sebenarnya setiap orang Allah bagi dia nikmat dan ujian yang berbeza-beza. Bila kita didatangkan daripada dikeluarkan daripada keluarga yang begini, Allah akan persoalkan ke manakah halanya kita halakan nikmat yang Allah dah beri. Ke mana hala? Okay, kita dah ada Quran, kita dah ada basic taranum, kita dah Allah dah kurniakan anak belajar qiraat. Mana anak nak halakan? Adakah anak nak pentingkan diri, simpan seorang-seorang? Jadi tak. Anak cuba sampaikan semampu mungkin, cuba sampaikan kepada orang-orang yang Allah tak beri kesempatan dengan Quran. So kita cuba tarik minat dan kita beri dorang
minat terhadap Quran tu walaupun dia orang bukan daripada keluarga Quran. Betul. Macam tu juga Enta pun datang daripada keluarga Quran juga, Syekh, betul? Betul. Kita sedang cuba menarik anak muda, takut nanti dipersoalkan oleh Allah. Mana kau punya dakwah, mana kau punya ni, kenapa kau simpan seorang-seorang ilmu tu? Allah, itulah ujian kita, dan ujian kita pun sama je macam diorang. Diorang cuba untuk berubah diri ke arah kebaikan, kita pula cuba pertahankan apa yang kita dah buat supaya kita tak terpesong. Itu ujian kita sebesar sebenarnya, betul tak? Betul. Istiqamah. Satu lagi kan, sebenarnya ramai je orang yang family dia baik, tapi dia pilih untuk jadi jahat juga. Contohnya anak Nabi Nuh, anak Nabi Nuh. Tapi dia memilih untuk kufur juga. So last-last macam Furqan cakap tadi, setiap orang ujian dia berbeza-beza. Walaupun kita orang ni background agama, tak bermakna kita orang tak ada nafsu. Kita orang pun ada nafsu juga. Ada banyak. Besar. Berkobar-kobar juga untuk nak buat maksiat, nak ikut orang yang pelik ni. Banyak kali juga kita orang menangis untuk lawan nafsu ni. Betul. Doa ke Allah. Kadang-kadang jatuh juga kan. Tapi persoalan adalah akhirnya hidup ni pilihan. Kita boleh pilih kita nak jadi apa. Saya dah ramai kawan, background keluarga dia teruk gila. Tapi sekarang ni dia jadi lagi baik daripada saya 1 juta kali ganda. Allah. So sebab itulah background family bukanlah alasan untuk kita tak jadi orang yang baik lah. Betul. Semua tu ujian, semua tu Allah akan tanya. Persoal. Betul. Itulah dia. Semua orang, itu yang kita patut pegang. Setiap orang ujian berbeza-beza. Kita support each other. Jangan ada dengki-dengki perasaan cemburu atau ya, betul. Kita mesti ramai kan cemburu kan. Bila nampak orang buat salah kita tegur lah. Tapi tegur tu untuk dia berubah, bukan untuk jatuhkan dia. Jadi kadang-kadang kita nampak orang buat salah, kita bash dia macam orang tu dah tak ada harapan masuk syurga dah. Itu bukan dakwah, itu dosa nama dia. Tak dakwah betul-betul bimbing kan. Betul. Ramai orang tanya sinopsis maksiat akhir zaman. Nak cerita sikit Cerita. Okey, buku Maksiat Akhir Zaman ni tema dia adalah orang zaman sekarang ni dah menganggap dosa tu normal. So saya listkan segala bentuk dosa-dosa yang akhir zaman ni ramai orang buat. Tapi mereka merasa benda tu normal dan bukan dosa. Dari sudut politik, dari sudut akidah, dari sudut ekonomi, dari sudut sosial, dari sudut hiburan, dari sudut segala macam lah. Daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara. Contohnya isu couple. Orang anggap couple tu normal. Padahal benda tu dosa. Isu ramai sekarang kalau anda nak tahu, Furqan, kat Malaysia dah lebih 70,000 orang Melayu murtad. Oi. Diorang buat grup Facebook, dalam grup tu ada 70,000 ahli. Dan dalam tu orang Melayu murtad, dan dalam tu dia kata Allah babi lah. Dia kata macam-macam, dia hina Nabi, dia hina Allah. Orang Melayu tu memang bapak Belum campur pemikiran liberal yang dah melular sekarang ni. Sekular, hedonizm melampau. Sekarang ni wujud pula geng-geng yang Darwinism yang mengatakan manusia pertama ni bukan Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam dah ada yang lain. Yang menafikan pula Tuhan Allah dan sampai ke etis. Dahsyat je. Campur Syiah lagi. Syiah kat Malaysia ni 1 juta je. 1 juta. Apa macam tu Ada grup murtad Kau bayangkan Syiah ni antara ajaran dia yang dia nak tarik anak muda ni kat Malaysia ni, apa dia buat? Dia promosi kahwin mut'ah. Kahwin mut'ah ni kahwin kontrak. Contohnya kita jumpa perempuan, kita kata, okey, aku kahwin dengan kau 2 hari je. Lepas tu cerai. Okey dah 2 hari, tak ada wali, tak ada apa, kahwin. Lepas tu cerai. Lepas tu pergi kat perempuan lain pula. Okey, aku nak kahwin dengan kau sebulan, boleh tak? Boleh, kahwin. Itu kahwin kontrak. Tak ada wali. Lepas tu ada kontrak 2 hari, sebulan. Lepas tu cerai. Itu zina, Syekh. Itu zina. Zina. Tapi Syiah ajak anak muda, dia kata benda ni mazhab. Dia guna psikologi nak menghalalkan benda tu kan? Exactly.
So Syiah ni sekarang dah berluasa. Itu baru isu kecil Syiah. Syiah ni lagi sesat daripada tu. Macam mana diorang anggap Ali tu Tuhan. Dan benda ni dah berluasa. Kat Malaysia sejuta Syiah je. Sejuta. Bayangkan. Itu contoh isu-isu akidah lah yang saya tulis dalam buku Maksiat Akhir Zaman tu. Sampailah ke isu zina, LGBT, gay, lesbian. Dekat Malaysia ni kes anak luar nikah setiap tahun 50,000 kes. Maknanya setiap 1 jam 6 anak luar nikah lahir, Syah. Memang Geram. dahsyat lah. Yang masalahnya zaman sekarang orang anggap dosa tu normal. Saya pernah bagi ceramah kat satu sekolah. Ada budak perempuan tu dia cerita, dia kata dekat sekolah saya 98% batch dia yang perempuan semua hilang dara. Sampai kalau tak hilang dara tu pula yang salah. Weh, kau tak berzina ke? Tak. Astaghfirullah, kenapa kau tak berzina? Sampai macam tu. So ada dalam buku Maksiat Akhir Zaman? Semua tu anak cerita dalam tu. Dan anak cerita juga apakah solusi untuk menghadapi maksiat-maksiat tersebut. Dan sampailah anak cerita juga pasal isu Dajjal lah. Macam mana maksiat-maksiat ni akhirnya membawa kepada maksiat akhir zaman yang terakhir, Dajjal. Okey, cerita ni sangat seram lah. Ana menggigil lah, marah. Dia macam ada pula murtad buat grup. Murtad buat grup. Mesti hantar ada DM hantar masalah macam-macam. Ada tak satu cerita yang orang luar pada hantar tentang apa yang mereka lalui yang hantar boleh kongsi? Yang Ana boleh kongsi, yang Ana paling besar, yang Ana puas hati adalah entah ada cerita yang berat-berat kan. Entah ada cerita berat. Ana cerita yang ni, entah kenal satu nama perempuan, nama dia Veronica. Tak tahu. Veronica ni dia DM Ana panjang. Dia kata dia berminat dengan Islam. Setelah dia dengar lagu cover yang Ana buat, lagu Ara Johari. Setelah ku memiliki kesemua nikmat di dunia ini, ku lupa segalanya pemberian darimu, meninggalkanmu Tuhan, kebodohanku. Lirik tu dia pegang lirik tu sampai dia rasa nak masuk Islam, dia kata. Dia kafir asalnya, dia lahir daripada keluarga yang kafir. Dia orang Sabah. Mak ayah dia semua kafir. Tapi dia daripada kecil dia memang tak sembah berhala apa yang mak ayah dia sembah. Dia sebenarnya daripada kecil dia rasa dia dah betul lah. Otak dia tu dah betul. Kecil-kecil dah tahu kenapa nak sembah benda ni. Dia rasa ada Tuhan lain. Daripada kecil dia dah macam tu. So dia try DM Ana panjang DM. Dia cerita dan dia bertekad gila-gila. Kalau andai kata Ana balas mesej dia akan masuk Islam terus. Itu nak kata apa, rezeki Allah dan percaturan Allah tu cantik. Dan Ana bukan jenis rajin sangat balas DM orang ni. Tiba-tiba time tu dah dia mesej panjang menjela, Ana balas. Dah balas kita cakap Khadijah apa-apa pun dia ceritalah masalah dia takut dengan mak ayah dia. Dia takut mak ayah dia apa? Yelah mak ayah akan kecewa lah kan. Mak ayah akan kecewa dengan dia kalau dia masuk Islam. Anak dia anak bongsu, anak terakhir yang dijaga. Lepas tu Ana cakap dengan dia, Veronica nama dia. Veronica terus je masuk Islam. Yang penting masuk Islam dulu. Mak ayah tu pedulikan dulu kejap. Jangan fikir perasaan mak ayah kejap. Masuk Islam dulu. Nanti kita fikirkan apa nak buat dengan mak ayah. Dan besok tu dia terus datang sekolah mak ayah Ana. Datang tahfiz Darul Furqan, Ana bagi location, dia datang. Umur 26 masa tu, tahun lepas. Jadi Veronica terus masuk Islam dengan ayah Ana. Ayah Ana Islamkan dia. Besok tu kita orang pergi pejabat agama, nak betulkan IC dia pun semua. Dan terjadilah nama dia Khadijah. Alhamdulillah. Apa khabar dia Alhamdulillah. Dan apa khabar dia sekarang? Sekarang dia itu datang raya dengan suami dia. Cepatlah dia kahwin. Suami dia seorang ustaz, sama kat dengan kita, belajar Mesir juga.
Alhamdulillah rezeki. Suami Betul diorang lah. mesti Hendak si budaya tak nak si budaya lah. betul. Dan hidayah Allah ni dia boleh datang macam-macam. Kita tak sangka dengan jawab mesej, jawab DM tu pun dah boleh jadi asbab hidayah pada orang. Betul tak? Allahu Akbar, betul. Sebab tu bila orang berubah disebabkan dakwah kita, bukan kita yang hebat tapi Allah yang maha Allah. hebat. Hanya kerana dakwah kita yang sikit je pun orang dah boleh dapat hidayah. Nak kata Betul. hebat je Allah SWT. Bagaimana Saidina Umar dengar ayat Toha pun dah boleh masuk Islam? Betul. Sebab tu nasihat saya kepada semua, buat je dakwah. Ada benda nak sampaikan, kalau korang yakin benda tu tak bertentangan dengan Quran Sunnah, benda tu benda yang betul, sampaikan. Kadang-kadang kita tak expect hanya dengan benda kecil kita buat boleh jadi asbab hidayah kepada orang tu. Dan bayangkan, selagi mana orang tu amalkan, sampai mati kita dapat pahala. Sampai tubuh kita dapat pahala. Betul. Itulah target kita sebenarnya. Macam Ana, target Ana memang kalau Ana mati, video-video kita, bacaan Quran kita tu orang dengar tu dapatlah pahala kita kat kubur kan. Ni Ana ada satu kisah ni. Time ni atuk Ana tengah nazak dekat hospital. Nazak, okey. Tengah-tengah nazak tu, tengah-tengah saat-saat akhir. Ketika tu memang doktor nak pasang jantung mesin dekat atuk Ana. Dan sekiranya dah pasang benda tu maknanya atuk Ana dah meninggal lah. So itulah kali terakhir yang kita orang jumpa atuk Ana time tu. Tiba-tiba tengah-tengah sedih, tengah nangis, ayah saya pergi. Ayah Ana balik lah. Dia macam pergi tempat lain. Kita pun cari, mana abah ni? Mana abah? Lala jumpa ya ayah Ana. Kita orang tanya, abah buat apa lah? So ayah Ana kata, abah baru Islamkan seorang. Ush. Macam mana abah Islamkan orang? So ayah Ana kata, ayah Ana tengah kat hospital kan. Dia tengah ronda-ronda pesakit-pesakit. Tiba-tiba ternampak ada pesakit India. Keling lah. India kan. Dan nama dia memang nama India lah. Dan ayah nak tengok kenapa dia sakit. Dia cubaan membunuh diri. Dia nak bunuh diri, dia makan ubat racun tikus. Tapi tak mati. Cuma dia koma dan dia tak boleh nak bercakap. So ayah nak pergi kat sebelah dia. Ayah nak kata, La ilaha illallah. Terus India tu daripada tengah baring terkejut. Lepas tu ayah nak kata kat India tu, kalau awak masuk Islam, Allah akan ampunkan semua dosa-dosa kamu. Dan kamu akan masuk syurga. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Ayah nak pujuk orang tu, dah lah ayah nak kata, awak nak masuk Islam tak? Terus orang tu dengar, dia kata, nak, macam tu. Terus ayah nak kata, boleh bercakap tak? Dia kata, tak boleh sebab tengah sakit kan. So ayah nak kata, okey, kalau awak nak masuk Islam, bila saya ucap syahadah ni, kamu angkat tangan macam ni. So bila ayah nak ucap, asyhadu an la ilaha illallah, dia angkat tangan lah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. So sekarang kamu dah Islam semua, menangis orang tu. Tengah-tengah best, kena halau dengan doktor. Besok ayah Ana datang balik. Besok ayah Ana datang balik. Orang tu dah meninggal. Allahu Akbar. Sebelum meninggal, Allah bagi hidayah. Oi, Masya Allah. Masuk syurga saya. Allahu Akbar. Mantu masuk syurga. Tu nak kata tu hidayah. Ayah saya selalu pesan. Dia kata, Nin, kalau ada peluang dakwah tu dakwah je. Contohnya ayah saya kan, ada sekali tu, dia naik Grab. Dalam Grab tu, yang bawa tu orang Cina. So ayah saya kat belakang tu dia tengah sibuk kerja kan. Dia message orang ni, call orang ni, message orang ni. Alih-alih dah sampai airport. Bila sampai airport tu, ayah saya nak keluar. Tiba-tiba dia terdetik. Ish, aku belum dakwah Cina ni. So dia masuk balik, dia kata, jap. Kamu mahu berjaya tak? Mau bahagia tak? Mau rezeki yang mencurah-curah tak? Mau jadi kaya tak? Nak? Ucap ni, La ilaha illallah. Apa dia? La ilaha illallah. So ayah nak tulis kat kertas. Ayah nak tahu. Kata, apa maksud la ilaha illallah? La ilaha illallah ni, tiada yang maha kuasa berbanding Tuhan yang maha kuasa, Allah. Baca benda ni setiap hari, kau akan bahagia, kau akan kaya, kau akan... Lepas tu, okay, terima kasih.
Cuba sebut. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Okey. Assalamualaikum. Dato' ayah Ana pun pergilah airport tu. So ayah Ana banyak pesan kat Ana, kalau ada jumpa orang tu jangan lepaskan peluang lah untuk dakwah. Kadang-kadang boleh jadi sebabkan tu je diorang masuk Islam kan, kita dapat pahala. Allah, Tapi betul, Ana betul, tak ada betul. keberanian lagi lah. Ana tak ada keberanian lagi lah. Untuk Jadi memang orang-orang kena, orang kafir. kena nak dakwah orang kafir tu, kita Susah setakat sikit. ni Ana pernah je time ceramah orang kafir dengar, orang kafir datang beli buku Ana, ustaz doakan saya masuk Islam banyak kali lah. Tapi pengalaman yang dengan stranger kan, kita tak kenal, tiba-tiba nak dakwah tu, Ana belum berpengalaman lagi lah. Tapi ayah Ana banyak juga lah orang dia masuk ke Islam, ayah Ana. Lepas tu Syekh, okay, kita dah cerita pasal pengalaman-pengalaman, okay, pengalaman dalam dakwah. Ni saya rasa TikTok okey untuk edit video. Okey, sekarang ni kita jawab question diorang. Deni Zack Shop. Saya rasa TikTok okey, kenapa yang tak buat TikTok tadi? Okay. Ana baru buat TikTok tadi tau. Lepas tu tiba-tiba kau pun buat juga kan? Astagfirullah. Okey. Pertama Terbuat. ada reason kenapa Ana buat TikTok, ada reason. Sebelum ni Ana sangat against lah TikTok sebab kita pun tahu TikTok ni tempat orang gelek-gelek kan. Penuh dengan aurat pelik-pelik. So Ana memang sangat anti lah kepada TikTok ni. Sampai suatu tahap Ana nampak TikTok ni dia dah berevolusi. Yep. So TikTok ni sekarang dia jadi medium yang lebih kurang sama macam Instagram, Facebook, Twitter. Dan Ana cuba buat TikTok baru-baru ni. Ana buat dan Ana tengok kalau ada 50 video, satu je video gelek. Yang lain semua video-video konten yang ada manfaat-manfaat lah juga. Konten lawak, konten. So so bila Ana baca pasal TikTok, rupanya TikTok ni dah evolusi. Dah sampai orang kata TikTok ni yang akan gantikan Facebook, Instagram dan sebagainya. Orang sekarang lepas ni berniaga pun dekat TikTok. Semua pun dekat TikTok. So jadi tak salah kalau kita buat ni. Ana tanyalah Murabi Ana. Ana memang sebelum Ana buat ni, Ana tanya dulu Murabi Ana. Ana kata okey tak nak buat semua. So Murabi Ana kata media sosial ni macam pisau. Dapat dekat orang baik, dia gunalah untuk potong, untuk memasak ke apa. Dapat kat orang jahat, dia gunalah untuk merompak, membunuh dan sebagainya. So dia kata kalau kita tak buat, akhirnya benda tu akan terus dipenuhi dengan konten-konten yang pelik-pelik kan. So setelah berbincang dengan Murabi Ana, Ustaz-Ustaz Ana dan bincangan tim Ana rasa kita buatlah TikTok dan penuhi TikTok tu dengan konten-konten dakwah. Sebab kenapa Ana terdetik nak buat TikTok? Sebenarnya. Malam Ana scroll TikTok dengan isteri Ana. Nak tengok apa benda TikTok ni kan. Tengah scroll. Tiba-tiba ada satu video Ana dalam tu. Ada orang share video Ana dekat TikTok. Dan views dia 1 juta. Oi. So nak, siapa orang yang share aku punya ni kan? Tengoklah dia punya TikTok. Banyak gila video Ana, dia share dalam tu. So time tu baru membuka minda Ana lagi. Rupanya ramai orang dah hargakan ilmu dekat TikTok ni sebenarnya. Okay, berapa minit TikTok boleh post? 1 minit. Sama lah. Sama, 1 minit. So itulah sebab kenapa kita orang buat TikTok. Macam Ana pula, Ana dah banyak kali dengar dah orang kata TikTok ni bermanfaat. So tu yang try tanya korang tadi. So banyak jawapan korang yang mengatakan TikTok ni okey. Tapi ramai juga yang kita kena pilih lah. Sama macam Instagram lah. Instagram pun banyak juga gelek-gelek sebenarnya. Instagram gelek kak. Siapa yang kita follow lah. Janganlah follow yang pelik-pelik. Betul tak? Macam mana kita boleh jumpa video-video tu kalau bukan kita yang follow? Betul. Sebab tadi Ana buka Instagram Ana, TikTok Ana. Bila Ana follow orang, Ana boleh tengok orang tu je lah. Tapi kalau kita tak follow, dia macam ada explore jugalah. Macam Instagram. Yelah, betul-betul. So jangan pilih yang pelik-pelik. Tapi ada orang kata dakwah dalam TikTok agak lawak. Sebenarnya bagi Ana, ini adalah satu benda yang baru. So orang nak menerima tu agak lambat. Macam Ana cakap lah, TikTok sekarang dah berevolusi. Yep. So kita jangan... Kalau dulu memang gelek je. Ana pun marah.
Kita entah anti TikTok, Ana anti TikTok semua ramai lah kita, anti TikTok, tapi bila kita dah tengok, kita jangan apa panggil pemikiran tu jangan dalam skop yang kecil. Betul. Kan? Jadi bila tengok ramai anak muda dahagakan dakwah kat TikTok, apalah salahnya kita orang-orang yang berkemampuan ni masuk ke dalam tu jadi ustaz TikTok. Tapi kita buat konten-konten yang betul-betul InsyaAllah. mendidik umat lah. Kita tak main TikTok ni yang cermin tu. Oh tak. Itu bodoh-bodoh lah, janganlah buat benda bodoh-bodoh. Kan viral kan, main cermin ni. Handsome. Kita viral kalau nak buat kan. Apa benda lah. Okay, ni Syed, ulaskan isu PUBG tentang sembah-sembah tu. Okay. First kali, Alhamdulillah lah, Ana tak main game lah. Ana tak main PUBG sangat. PUBG Dia macam ni lah. Halal haram tu belakang cerita dulu. Tapi Allah dah cerita dalam Quran, qad aflahal mu'minun, telah berjaya orang-orang yang beriman. Alladhina hum fi salatihim khashi'un, iaitu orang yang khusyuk dalam solat. Walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ciri-ciri orang beriman yang berjaya di sisi Allah, first khusyuk dalam solat, kedua tinggalkan benda-benda yang sia-sia. Kenapa Allah tak cerita? Lepas tu baru walladhina hum lizakat fa'ilun, bayar zakat, menjaga kemaluan. Kenapa Allah letak ciri-ciri orang beriman yang berjaya? Yang kedua ialah meninggalkan benda-benda lara, sia-sia. Betul. Sebab apa? Sebab disebabkan kita lalai dengan benda lara ni lah, akhirnya kita meninggalkan banyak ibadat dan kewajipan agama. Betul. Banyak main game, banyak apa-apalah benda-benda lara ni. Benda tu lah yang mengurangkan agama seseorang. Sebab tu Nabi kata dalam hadis 40 Imam Nawawi, min husnil islamil mar'i, antara tanda seseorang tu baik keislaman dia, tarkuhu ma la ya'ni, dia tinggalkan perkara yang tak bermanfaat untuk dia. So ditambah lagi dengan isu apa? Ada syirik benda tu, sembah berhala semua. So nasihat saya, elakkanlah. Tak rugi pun elak. Betul. Okey, isu PUBG kita dah ulas. Macam Ana tengok tadi ada Fakrul NIC. Dia post dia main game gak, dia main PUBG. So dia nampak ada app, okey, nak dapat kuasa ni kena sembah berhala ni baru dapat kuasa. So benda tu memanglah kita main game mesti nak dapat kuasa kan. Betul tak? Betul. So pandailah orang kafir ni, pandai. Orang kafir ni sangat pandai, cerdik. Dia tahu dia tak boleh kalahkan Islam dari segi kekuatan sebab kita semua sanggup mati syahid berbanding dengan orang kafir. Berperang untuk menang, kita berperang untuk syahid dan menang. Jadi orang kafir cuba hasut kita melalui pemikiran, dia buat game hiburan untuk kita, dan kita main game, tiba-tiba ada pula sembah-sembah baru dapat kuasa. So kat situ Allah, tinggallah game tu. Itu yang Ana boleh ulas lah. Dia syaitan ni licik. Dan Allah tahu syaitan punya cara nak goda. Sebab tu nak bagi contoh kisah Nabi Adam. Allah kata dekat Nabi Adam, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu dekat dengan pokok ni. Pokok khuldi tu kan. Allah tak cakap jangan kamu makan. Betul. Allah kata dekat pun tak boleh. Taqraba. Allah kata wala taqrabu zina. Jangan dekat dengan zina. Bukan zina yang haram. Dekat pun tak boleh. Samalah macam isu syirik ni. Mendekati benda syirik pun, main game yang ada unsur-unsur macam itu, mungkin kita tak nampak kesan dia sekarang. Tapi sebenarnya dalam diam, kita dah merasakan benda tu normal. Kita redha dengan benda tu. Itu pun dosa juga sebenarnya. So, elakkanlah. Elakkan. Okey, kita dah ulas pasal PUBG tadi. Okey, Ana punya ulasan cakap korang jangan main terus lah. Okey, dah nampak benda tu. Okay, nak dapat kuasa kena sembah benda tu. So kita memang semua nak dapat kuasa. Semua orang nak dapat kuasa tu untuk meneruskan perjalanan hidup game tu lah. Perjalanan korang punya game. Mesti nak dapat kuasa. So nak dapat kuasa tu orang kafir pergi letak kesembah berhala ni baru dapat kuasa. So tinggalkan terus. Tak payah main.
Okey, kita ada pegangan. Orang Islam ni dia ada pegangan. Dalam kita punya main-main, dalam kita punya hiburan, tapi bab penyembahan dan semua ni kita berpegang teguh. Jangan buat benda tu. Okey, untuk pandangan Ustaz tentang Lathi challenge. Entah dah ulas ke? Lathi. Lathi. Tak tahu sila. Lathi. Yang hantu tu yang hantu tu Dia lagu Endon sebenarnya. Lagu Jawa. Indonesia. Okey. Lagu ni viral lah dekat TikTok. Tapi Lathi challenge ni anak tak pasti. Anak tak pernah tengok apa challenge dia. Tapi benda tu pun orang kata mengundang pada syirik. So haram lah benda tu, janganlah buat. Tapi Furqan, anak ada idea lah Furqan. Lagu Lathi ni viral tau. Jom cover versi dakwah jom. Lathi challenge. Lagu Lathi ni tengah viral sekarang ni. Lagu perempuan, lagu lelaki. Lagu tu Ana rasa korang sampai, jangan risau. Lagu perempuan lah. Tapi kita buat versi piano lah kot. Sebab yang versi asal Ana tengok kat TikTok, dia terlalu disco sangat lagu dia. So nanti Ana share kat hantar Telegram. Kita buat versi piano, kita buat versi dakwah. Lagu ni memang tengah top sekarang ni. Aduh. So kita tak payah cover yang human tu lah. Lathi tu. Kita tak lah kot. Yang ni tengah betul-betul gila ni. So kalau kita sekadar cakap Lathi challenge haram, kita kena cakap pada masa sama kita buat alternatif Alternatif dan solusi. Nanti kan Lathi challenge versi dakwah. InsyaAllah. Okey, sekarang kita cerita pasal giveaway. Kita nak habis live dah. Kita dah cross dah lebih masa ni. Seronok pula berceramah kita Okey, share giveaway RM50 untuk 3 orang dan free buku ni. Macam mana nak dapat ni? Beli tu lah. Pertama, untuk pengetahuan, 12 Jun ni kami ada buat pre-order lah buku baru. Buku saya, buku Furqan. Tapi untuk malam ni saya nak bagi hadiah kepada RM50 dan juga free buku. 2 orang saya nak bagi buku free, seorang saya nak bagi duit raya RM50. So macam mana nak bagi, kita buat teka-teki lah Teka-teki. Bila nak buat teka-teki tu? Sekarang lah. Sekarang? Kita buat dulu. Okey, teka-teki Apa teka-teki dia? Kalau kita buat baik, Allah akan gandakan kebaikan kita jadi berapa kali ganda. Okey, kita tengok siapa yang jawab betul. Seorang jawab betul, kita bagi hadiah terus. Soalan dia saya ulang, bila kita buat satu kebaikan, Allah akan gandakan kebaikan kita hingga berapa kali? Yas Hanani kata 10, Bashir kata 10, 50 kali ganda, 10, tak ada yang betul lagi. 3 kali, tak ada yang betul. Berganda-ganda, tak betul. 700, okey. NFA book. Itu betul. Mana? NFA book. So, NFA books ni nanti DM saya untuk claim hadiah buku. Nak hadiah buku ke nak RM50? So, kita bagilah. Dalil dia apa? Dalil dia adalah Rasulullah kata barang siapa yang buat satu kebaikan, maka kami akan gandakan 10 hingga 700 kali ganda atau lebih. So baiknya Allah SWT, dengan satu kebaikan kita buat je, Allah bukan gandakan 10 je, Allah boleh gandakan hingga 700 kali ganda. Bahkan lebih. Baiknya Allah SWT. So berlumba-lumbalah dalam buat baik. Okey, lagi Cik, teka-teki kedua. Teka-teki kedua. Furqan ada? Teka-teki Quran ke apa ke? Ana, teka-teki Ana semua senang-senang Ya. Senang. Kumpul-kumpul orang dapat. Entah bagi yang kedua. Terus. Surah apa yang tak ada dengung? Senang kan? Surah apa? Yang tak ada dengung. Surah apa yang tak ada dengung, oi? Cepat oi. Surah apa yang tak ada dengung? Ada beberapa surah yang tak ada dengung sebenarnya. So, siapa jawab betul, yang first betul, Al-Fatihah.
Betul. Harith Danish. Hai, cepat penuh. Senang lah tu. Al-Fatihah, Al-Ikhlas tak ada dengung, tapi Harith Danish jawab first, so boleh DM saya untuk claim buku surat cinta insyaAllah. Okay, soalan yang terakhir. Apa yang soalan ni? Ana nak bagi tapi susah gila. Bagilah satu. Okey, ni untuk budak qiraat ambil tu. Dalam qiraat yang baca alif lam mim secara saktah, siapa? Imam apa yang baca alif lam mim secara saktah? Imam Mahdi. Oi, apa Imam Mahdi? Imam Mahdi. Oi, okey, Ainur Nasuha. Alhamdulillah pemenang kita. Ainur Nasuha nanti DM saya Oh, dia jawab apa? Abu Jaafar. Oh, betul. So, bagus. Ainur Nasuha. Kita bagi dia hadiah. Itulah 3 pemenang giveaway kita pada malam ni. Seorang dapat 50. Alhamdulillah kita dah ada 3 pemenang. Tadi dapat 50. Yang Harith dan juga Nasuha tu dapat buku daripada kami insya-Allah. Okey, Ainur Nasuha jangan lupa jangan kau tadi tak dapat. Apa Syed? Dan akhir-akhir ni baru naik 1000. Ana rasa internet Ana dah lambat dah. Time kita dah teruk, Ana tak dengar Ana cakap apa. Okey. Okey, rasanya kita dah boleh tutup live kita. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Akhirnya cecah juga 1000. Baguslah korang ni dah nak dapat hadiah baru nak masuk. Okey, insya-Allah Syed, esok kita jumpa. Esok kita jumpa dan kita bincang. Buka puasa sekali. Kita buka puasa sekali dengan Naufal. Okey, terima kasih semua. Entah datang sini ke nak kita terus Ana ke rumah Naufal? Entah ke rumah Naufal, nak ke rumah Naufal. Ana nak jumpa mak ayah hantar tak? So entah datang sini boleh jumpa nak sign agreement tu kan. Okey, terima kasih semua. Live kita sampai sini saja. Kita tutup dengan doa. Syekh baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا وجعلنا سببا لمن اهتدى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey. Last sebelum tutup, entah promo TikTok entah nama apa? TikTok anak Adnin Roslan. Ya, Ana pula Adnin Roslan, Furqan Fawaz. Jangan lupa follow. Dah ramai follow baru kita buat konten. Okey, last. Jangan lupa Ahad ini lagu Bisikanmu 7 Rings versi dakwah nyanyian Furqan, Naufal dan Anik akan rilis di YouTube Tarbiyah Sentak. Namun godanya masih hadir. Okey. Baik semua. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Selamat malam.